Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita dah masuk nota baru kan? Ya, Ustaz. Okey. Ke surat yang pertama. Untuk nota yang seterusnya ini, insyaAllah kita akan fokus kepada ja'alah, telah jadikan. Jadi fi'il madhinya ialah dia telah jadikan. Kemudian di kotak yang kedua, ya ja'alu. Ja'ala, ya ja'alu. Mudhari' lah. Nak sebut sedang boleh. Tak nak sebut sedang pun tak apa. Menjadikan juga lah. Kemudian amarnya. Ij'al. Jadi sekali lagi, untuk tidak terlupa, amar ini tengok ayat. Kalau dia tidak ada sebut nama secara jelas di situ, sila kembalikan ke jari anta. Engkau jadikanlah. Itu kena sebut. Jadi kita ni kebetulan banyak kelas. Kadang-kadang dalam ayat yang tak ada nama tu, bila saya tanya siapa, 2-3 kali tanya, marah pula student tu. Mana ada orang kat situ Ustaz nak kata siapa. Dia bukan macam tu. Kadang-kadang nama tu tidak ada secara jelas, tapi dia ada di tangan tu lah. Okay. Keberadaan dia, posisi dia, lokasi dia di tangan tu lah merujuk kepada individu yang kita masukkan tu. Jadi kalau Ammar ni, kalau dia start dengan Ahmad kat depan, senanglah. Ya Ahmad, ij'al. Wahai Ahmad, jadikanlah. Tapi kalau tak ada Ahmad, kita pun tahu dia ni memang Ammar asal. Kita sendirilah kena sebut ya. Jadi ij'al tu dia balik ke jari antah. Samalah macam nahi. Nahi pun dia kembali kepada jari antah. Nahi asal. Jadi la taj'al, jangan engkau jadikan. Janganlah engkau jadikan. Sama ada jadikan ke, menjadikan ke, pulanglah. Itu tak ada masalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang pertama. Walladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Tengok dia, tengok nur. Ada dua perkataan. Okey, satu dia, satu nur. Jadi dalam bahasa Arab kebetulan dua-dua perkataan itu biasanya Arab gunakan untuk nama perempuan. So kita yang dia bergaya-gaya dia Rumi itu, dia tu lah. Bad, ya alif, hamzah. Dia. Okey. Satu lagi nur. Dulu kita ada pemaisuri Nur daripada Jordan. Nama dia satu perkataan. Arab ni nama dia satu je. Nur je nama dia.
Yang Nur, Kalisha, Malaikat, Jibril, Mikail kita 5. Dia satu je. Nama dia satu je. Okay, jadi kebiasaannya Arab gunakan nama itu untuk perempuan. Boleh tak pakai untuk lelaki? Boleh. Dia jadi macam nak pakai untuk lelaki, dia jadikan 2 rangkap. Contohnya apa? Melayu kata Nordin, Arab kata Nuruddin. Kalau itu Nordin dengan Nuruddin kan tak sama. Jadi kalau namanya Nuruddin, dari Syekh Nuruddin Banjari itu, so Nur satu perkataan, Din satu perkataan, cantumkan cahaya agama. Jadi 2 lah. Yang ni lelaki boleh. Tapi kalau satu, biasanya Arab guna untuk perempuan lah. Nur saja. Okey. Jadi dalam ayat kita, dia ada bezakan antara cahaya matahari dan cahaya bulan. Untuk matahari, Quran gunakan dalam ayat itu tiyak. Satu lagi apa dia? Dalam ayat lain, dia pakai siraj. Siraj. Tuanku Sirajuddin, mana dia kat Perlis tu? Sirajuddin. Siraj pun dia merujuk kepada cahaya matahari. Sirajan wa muniran. Jadi, huwa dialah Allah allazi yang ja'ala telah jadikan. Jadi di sini tak payah cakap dia lagi sebab dia tu dah ada di awal. Dialah yang telah menjadikan asyams, matahari itu diyaan, bersinar. Wal qamara, dan bulan itu nuran, bercahaya. Dan bulan itu bercahaya. Yang kedua, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Okey. Kita dah jumpa lam ni banyak kali. Jadi kita kena ada koleksi nota vocab kita sendiri. Lam ni dia boleh baris atas, dia boleh baris bawah. Lakum dinukum wali. Lam yang sama, satu la, satu li. Okey So dia boleh baris atas. Ini bukan lam alif, lam saja, lam alif lain. Jadi lam yang kita belajar tu kadang-kadang baris bawah, lillahi. Kadang-kadang baris atas, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang tak ada baris depan. Baris depan bahasa Cina, lu. Lu Arab tak ada. Dia ada la, dia ada li je. Okey. Tetapi yang kita terjemah sebelum-sebelum ni, itu sebagai panduan untuk kita buat catatan nota lah. Yang kita terjemah untuk bagi, milik, kepunyaan, itu selepas dia kata nama. Lillahi, Allah itu kata nama. Lakum, kum itu dhamir. Tapi dalam bahasa Arab, dhamir pun disebut isim dhamir. Kata nama lah. Dalam ayat kita, lam itu selepasnya kata kerja. La ja'ala. Jadi dia tak pakai lagi terjemahan untuk bagi, milik, kepunyaan tu. Dia lain pula yang ini. Sebab apa? Sebab dia punya posisi tu lain. Walaupun lam yang sama, huruf dan tulisan bentuknya sama, tetapi selepas dia adalah fi'il madhi, kata kerja. Jadi di sini disebut sebagai lam apa? Lam benar-benar, sungguh-sungguh.
lam yang digunakan untuk penegasan. Terjemah bagi, terjemah untuk tak kena. Sebab kita salah kenal pasti dia punya spesies dia. Jadi Allah kata apa? Kalau Allah nak, semua orang jadi orang beriman saja. Tak ada orang degil, tak ada orang nakal. Semua iziki masjid. Okay, ya? Tapi hakikatnya apa? Macam-macam orang Allah jadikan. Walau sya'a wadan. Lau ni bahasa Melayu pun ambil kalau lah. Kita pun terjemah kalau. Sekiranya, seandainya. Ada satu lagi adik-beradik dia yang kita terjemahkan sekiranya, seandainya. Itu pun simpan dalam nota kita lah. Letakkan sebelah menyebelah. Esok-esok jumpa, oh ni sepupu dia. In. Bukan inna sesungguhnya. In saja. In tu maksudnya apa? Sekiranya. Sekiranya, seandainya. Tapi yang ini, selain daripada sekiranya, seandainya, kita boleh ambil terjemahan yang Melayu kata apa? Kalau. Kalau. Okay, Jadi dalam pepatah Arab dia kata apa? Jangan ditanam pokok kalau. Pokok kalau tidak berbuah. Pokok rambutan tak apa? Pokok kalau jangan. Okay, Kenapa dia tak bagi tanam pokok kalau? Yang bercakap tu orang yang dah kena potong kaki. Kan? Kerja manis. Dia kata apa? Kalaulah saya tak minum teh tarik 3 cawan sehari. Tak jadi apa dah. Kaki dah kena potong. Kalau boleh. Sebab tu dia kata jangan ditanam pokok kalau. Okay, Walau sya'a. Sya'a fi'il madhi. Tapi dia sakitlah. Fi'il madhi kita ja'ala sihat. Sya'a. Kita jumpa di mana? InsyaAllah. Sya'a tu kehendaki. Dan kalaulah. Dan sekiranya. Sya'a rabbuka. Bahasa Melayu kita ambil rabbuka dulu. Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki. Sekiranya Tuhan engkau menghendaki. Wahai Muhammad, la sungguh-sungguh benar-benar ja'alan nas, dia jadikan manusia itu, dia menjadikan manusia itu ummatan, satu umat, ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang sama je. Maknanya satu style, satu school of thought, satu agama, satu cara dan sebagainya. Okay. Alright. Cukuplah sebagai pembuka kata. Ya. Puan Aisyah silakan. Pada ketiga. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Ya. Wa dan huwa dia allazi yang ja'ala telah menjadikan la untuk kamu semua al-laila malam libasa sebagai pakaian. Maksud pakaian tu? Perlindungan. Maksud perlindungan? Sebagai benteng lah Ustaz. Oh, macam ni benteng. Boleh juga. Pakaian ni lebih kurang apa? Pakaian ni function dia apa? Melindungi, menutupi,
Jadi malam tu kan gelap. Jadi dia menghalang pandangan, menjaga pandangan, menutup pandangan dan sebagainya. Okey. Alright. Ya, Puan Asmah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naran. Ya. Allazi, Ini surah apa ni? tak ingat Ustaz. Allah, dia kalau tebuk-tebuk maklumlah hafuz bukan hafiz. Surah Yasin ni Ustaz. Yasin. Yasin tu. Dah nak habis dah ni. Ni kalau tahlil ni dah nak makan dah ni. Dah nak kenduri dah ni. Alright. Allazi ja'ala lakum, allazi yang Yang di situ maknanya Tuhan yang lah. Okey. Al-Quran ya Ustaz. Tak. Yang di situ Allah lah, Tuhan yang. Oh. Okey, terus. Ja'ala, telah menjadikan, Okey. lakum, bagi kamu semua, Alright. minas syajari, daripada asyajar, pohon yang hijau Ustaz. Okey. Al-akhdara, ni tak faham Ustaz apa. Akhdar tu hijau lah. Ini main kopi je ni, tak tahu yang mana ni. Syajar tu pokok, akhdar tu hijau. Sajar pokok, al-akhdar tu hijau ya. Betul. Naron, api. Okey. Betul? Naron tu jelas Ustaz. Api neraka lah ya Ustaz. Okey, betul? Habis dah? Habis dah. Sekali lagi. Allazi yang ja'ala menjadikan, telah menjadikan lakum bagi kamu semua min daripada sajarah, pokok, pohon pun sama, al-akhdari, pohon hijau, naron, api. Okey. Pokok apa yang keluar api ni? Tak lah juga pokok zakung kot. Ada pokok hijau keluar api? Tak tahu. Tak tahu lah. Biasanya daun kering keluar api kan? Yang tahu api ni. Tak lah Ustaz. Pokok kalau masih hijau crunchy tu, api tak makan. Dia makan dia Kering, hijau kering. Dia ratah tu yang dah kering wallahu alam lah. Jadi allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba daripadanya kamu nyalakan. Kalau kita sambung ayat itulah. Jadi Quran ni sifat dia apa? Dia boleh terima berbagai angle, tengok kemajuan saintifik dan sebagainya. Jadi kalau tengok terjemahan lama dulu dia kata apa? Wallahu alam lah, mungkin ada certain pokok yang special, dia boleh, walaupun dia muda, dia fresh, dia boleh keluarkan api dan sebagainya. Tapi kena faham juga dalam bahasa Arab, perkataan nar itu dia tidak semestinya api yang kita faham api tu. Nar itu juga dia boleh bermaksud fuel, bahan bakar. Jadi ada yang menterjemahkan dia sebagai biofuel. Sebab tak? Maknanya api itu bukan api yang kita cucuk pancis, cucuk kayu tu. Tapi tanaman dibuat dalam bentuk skala besar-besaran untuk jadikan apa? Untuk jadikan alat bahan bakar dekat enjin. Contohnya ethanol, metanol dan sebagainya lah. Jadi terjemahan tu orang dulu dia tak dapat lah, sebab bukan dia tak pandai, tapi teknologi tu tak ada. Jadi sebab itulah allazi yang Allah ya ja'ala telah jadikan lakum untuk kamu semua minasyajaril akhdar daripada pohonan hijau itu nar. Nar ni boleh api, boleh bahan bakar.
Okay. Boleh bahan bakar. Okay. Alright. Itu maksud dia lah. Okay. Terima kasih. Ya, Ustaz. nama. Puan Azian silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا Ya. Tabaraka Maha Suci. Kalau dalam apa ni telah berkat boleh ke Ustaz? Itu literal. Oh, Maha berkat, telah berkat. Okey. jadi kita cakap Maha Suci je lah. Kita terjemahan kita dan kebiasaannya perkataan tabaraka ni dalam Quran dia hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Alladhi yang ja'ala telah jadikan fi di as-samai langit itu burujan bintang atau planet. Buruj singular atau plural? Ingat tak Ustaz? Buruj. Excuse me. Ini nama surah ni, was-sama'i zatil buruj. Ini saya cek ke Ustaz ayat Al-Furqan ayat 61 betul ke? Betul. Tapi soalannya Buruj. singular atau plural? Di Dubai kita ada bangunan Burjul Arab. Kalau satu Burjun, dia terjemah tower. Oh, ni jamak lah saya. 7 star, bukan 5 star lagi, 7 star. Burjul Arab. Singular tu burjun ni saya. Yes, Arab Tower. Jadi Arab kata Burjun. Mak Saleh dengan Melayu kata apa? Tu yang terselit dekat tudung tu, dekat bawah dagu atau tepi telinga ada burush-burushnya tu lah. Sebab dia mengelit macam planet. Harga pun tak sama tu. Rasa saya lah sebab Mak Saleh pun dia tulis B-R-O-O-C-H betul. Burush. Itu brush kan. Yalah, ada kemungkinan dia ambil daripada sini lah sebab brush kan dia bersinar-sinar kan. Okey. Jadi alright. Tabaraka Maha Suci. Walaupun tak ada Allah di situ, kita understood dalam Quran kalau disebut tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka itu Maha Suci Allah. Allazi yang ja'ala telah jadikan fis sama di langit itu buruja. Bintang-bintang. Planet-planet. Okey. Alright. So dalam Quran kadang-kadang dia pakai buruj. Kadang-kadang dia pakai apa? Kaukab. Kaukabun. Kawakib. Dia pakai kaukabun. Okay, Kaukab. Ini pun perkataan yang merujuk kepada bintang. Planet. Okey, satu lagi apa? Najmun. Nujum. Kita sebut plural nujum-nujum tu. Nujum 4 belalang tu. Nujum pun daripada ni semua tiga ni lah lebih kurang ni. Burjun, Kaukabun, Najmun. Okey. Ini semua yang menggambarkan benda-benda yang ke atas tu planet, bintang dan sebagainya. Okey. Wan Cik Wah silakan. Ya. Kalau ada sila on speaker ni.
Assalamualaikum. Salam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ya. Dan ja'ala dia telah menjadikan baina di antara al-bahraini dua laut hajiza tembok atau dinding Tembok yang atau ikut yang ustaz bagi itulah. oh, tak ada yang lain, semua ikut saya je. Jadi dia telah menjadikan di antara dua laut tembok sempadan kot. Ada tak perkataan lain dalam Quran yang dia gunakan tembok ni selain daripada hajiz? Pemisah. Suatu tambah Sadar. satu. Bukan, saya bukan nak bahasa Melayu, saya nak bahasa Arab. Sadar. Kalau bahasa Melayu banyak, tembok, pemisah, dinding, penghalang. Saya nak yang bahasa Arab. Sadar. Sadan tu penghalang juga, tapi maksud saya nak yang digunakan khusus untuk cerita dinding dekat laut. Oh. Kalau yang sadan ni dia umum wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Itu memang sinonim lah, tapi dia tak gunakan untuk dalam situasi laut. Yang saya nak ni perkataan tu digunakan untuk cerita di laut ni. Kalau yang cerita pasal laut ni, dia guna perkataan yang sama sebenarnya dengan perkataan yang kita pakai tapi kita faham lain. Kita faham apa? Pak Cik tu dah selamat, dia dah pergi ke alam barzah. Tu yang saya okey. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Di dalam surah Rahman tu dia kata bainahuma, di antara kedua lautan itu barzakh. Dia ada barzah. Sebab itulah kita sebut alam barzah. Alam yang dia ada apa? Dinding. Dia tak boleh reverse ke belakang. Kita pun tak boleh masuk ke dia. Jadi ada perkataan lain yang digunakan dalam Quran, barzakh. Wa ja'ala, dan dia telah jadikan baina, di antara kalau satu laut baharun saja. Di sini dia pakai dua. Cuma tafsirannya banyaklah. Walaupun ada orang yang dia rajin ambil dekat Google, dia tunjuk gambar orang pergi belayar tengah laut, tiba-tiba air ni color lain, macam ada dua dinding. Dia sebenarnya bukan yang itu. Kalau dinding tu ada kat tengah laut, ikan paus tu tak boleh pergi satu dunia. Immigration tak benarkan dia. Tapi ada setengah paus tu dia boleh pusing seluruh lautan di dunia tu dia boleh jalan. Beribu-ribu kilometer pun dia tak ada masalah. Jadi ada yang kata di sini apa? Bahar ni merujuk kepada jenis air. Air tawar, air masin. Okey, dia tak ada pagar, dia tak ada immigration. Tapi ikan air tawar certain tempat dia tak boleh pergilah. Kalau pergi nanti dia mabuk laut. Dia penilalat, dia tak boleh cross, tu bukan kawasan dia. Seolah-olah ada apa? Ada hajiz, ada penghalang. Dia tahu dia punya had dia kat mana. Itu maksud hajiza, tembok ataupun penghalang. Okey, terima kasih. Ustaz nak tanya sikit. Sikit ya. Ja'ala tu dia kan ada dia kan dekat situ. Kena boleh sebut ke atau tak kadang-kadang tak payah sebut dia tu. Kalau tak sebut tahu tak siapa? Tak tahu. Kalau tak tahu kena sebut lah. Mana semua kalau macam dia punya wazan ja'ala apa benda tu semua kena ada dia Ustaz. Soalan tu dia dijawab dengan di kedudukan jari mana dia berada. Dia memang macam ni, memang kira tak nampak dia punya apa jari tu. Bukan tak nampak jari. Maksud saya semua sekali madhi asal itu akan kembali kepada jari kelengking atas sekali. Okey. Jadi kalau faham yang itu, kita fahamlah bahawa jari kelengking atas sekali itu adalah kepunyaan dia seorang
lelaki. Okey. Okey. Alright. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ama, ya. Datin Cik silakan. Page 3 ayat atas. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi syuraka. Wa tu dan ja'alu tu mereka menjadikan Allah lah. Itu bukan Allah. Mana? Oh lillah. Kalau Allah wa ja'alullah. Di sini wa ja'alu lillah. Bagi Allah. Syuraka tu sekutu-sekutunya. Syuraka tu singular ke plural? Plural singular. Plural. Singular. Dia mufrad ke jamak? Singular ke plural? Kalau satu apa satu? Mufrad lah. Salam. Singular lah. Kalau singular sekutu aja dekat situ, sekutu. Syirkun Ustaz. So satu apa kalau satu? Satu ada kata apa? Syarikun. Oh syarikun. Bukan syirkun. Syirkun tu syirik. Syuraka. Syarikun. Okey. Syarik ni apa? Syarikat. Tahu syarikat? Daripada sini lahir perkataan syarikat. Jadi syarik, sekutu. Jadi waja'alu lillah. Secara harfiahnya kita kata dan mereka telah jadikan. Tetapi makna konteksnya kita kata mereka mengadakan. Mereka buat syuraka lillah, sekutu-sekutu. Lillahi, bagi Allah, untuk Allah. Mana dan mereka mengadakan bagi Allah sekutu. Sekutu. Mengadakan boleh lah. Apa maksud sekutu, Datin? Sekutu bersatu, bermuafakat, kan? Kalau company share partner, apa maksud share partner? Rakan kongsi. Sekutu di sini maknanya seolah-olah ada yang sama, setara dengan Allah. Ya. Dengan Allah pun dia berdoa juga. Sesekali doa juga dekat mana? Kat Pulau Besar Melaka tu contohnya. Contoh. Kan? Jadi hati-hatilah. Takut apa? Takut nanti ditakuti meminta selain daripada Allah. So, seolah-olah Allah ada sekutu lain tempat kita minta. Itu maksud sekutu. Yang setara. Sama level. Setara. Okey. Yang seterusnya ni saya tak dapat detail. DM2V1SI panjang sungguh password ni. Amal diam. Silakan. Tukar tadi. Ya. Okey. Ya, Dim silakan. Siapa? Kak Rozan, nama siapa? Saya tak pesan. Sebab muka. Okey. Silakan. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa. Ya. Dan dia jadikan Ja'alu. Ya, dia telah menjadikan Kalau dia ja'alu. Dia telah menjadikan Ja'alu. Ja'alu. Jari mana? Sedang menjadikan ni. Sedang dia sedang Bukan dia, jari Mereka. mana?
dan Mereka. mereka jadikan Ya. malaikat yang mereka hamba kepada perempuan yang disayangi. Ustaz. Macam ni. Ibadu Ah, yang disembah ya. okey. Ar-Rahman yang disayangi perempuan-perempuan Ustaz, inasa. Okey. Sekali lagi. Ini saya silap nanti yang terjemah pun tak faham ni. Sekali lagi. Dan mereka menjadikan malaikat yang mereka menyembah perempuan-perempuan yang disayangi ke ataupun yang disayangi perempuan-perempuan Ustaz, saya tak berapa sure ni. Okey. Ni lain macam ni perempuan disayangi ni kan. Okey, tak apa. Terima kasih. I'm not very sure. Tak apa. Terima kasih. Dr. Gaya tolong baiki. Kita minta talian hayat lah. Kita minta bantuan Dr. Gaya. Ya, silakan. Dr. Gaya sambung. Unmute. Okey. Okey dah. Rasanya sama Ustaz. Tak boleh rasa. Dia terus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ja'alu, mereka telah menjadikan malaikat allazi yang hum mereka ibadur rahman, hamba pemurah Rahman, inasya perempuan. Dekatlah tu. Ibad Unsa. Kalau satu kita kata unsa. Bukan khunsa, pondan lain. Kalau yang tangan tu muannas. Yang ini unsa. Min zakarin wa unsa. Zakar lelaki. Unsa perempuan. Jadi kalau ramai inas. Okey. Jadi ayat ni nak kena faham dulu. Setengah-setengah kepercayaan dia kata apa? Allah ada anak lelaki, ada anak perempuan. Anak lelaki Isa bin Maryam, kalau Kristian lah. Anak lelaki satu lagi Uzair bin Allah. Uzair itu anak lelaki Allah. Itu kalau Yahudi lah. Jadi bila Allah sudah ada anak lelaki, semua malaikat-malaikat yang ada itu dikatakan adalah apa? Anak-anak perempuan Allah. Di sini dia perempuan-perempuan. Tapi dalam ayat lain dia kata waja'alu lillahil banat. Mereka jadikan bagi Allah itu banat. Banat ni daripada bintun, anak perempuan. Jadi seolah-olah malaikat ni macam dayang-dayang lah. Kan? Perempuan yang servis dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi satu lagi dalam Quran, perkataan Allah itu dia boleh tukar macam-macam lah sebab walillahil asma'ul husna, betul? Allah ada 99 nama kan? Jadi yang ini kalau kita tak faham nanti kita mau pening ni. Sebab dalam Quran pun zaman Nabi dulu pernah ada orang petikai. Dia kata kejar Rahman, kejar Rahim, kejar Allah, mana satu ni? Mana satu nama dia ni? Sebab itu dalam Quran Allah kata apa? Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Kau nak panggil Allah ke, panggil Rahman ke, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apa sahaja nama yang kamu panggil, falillahil asmaul husna. Jadi walaupun secara literal kita faham Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih ataupun Maha Penyayang, tapi bila dia kata ibadur Rahman, Rahman tu Allah lah. Jadi untuk mudah faham kita sebut Allah. Ibad itu adalah plural kepada abdun.
hamba, bukan ibadah. Kalau seorang abdun, Abdullah. Okey. Kemudian yang seterusnya apa? Yang seterusnya allazina. Cuba tengok allazina. Kalau seorang kita kata allazi, yang, orang yang. Kalau allazina, orang-orang yang. Semua dalam ayat ni payah sikitlah sebab malaikat bukan orang. Kan? Kan kita nak kata malaikat yang orang-orang yang, pening lah. Malaikat bukan orang. Mereka yang lah. Okey eh? Alright. Jadi waja'alu, dan mereka jadikan. Mereka di sini merujuk kepada golongan yang sesat pula, yang mengatakan Allah ada anak lelaki. Waja'alul malaikah, dan mereka jadikan para malaikat allazina, mereka yang dia ulang dua kali, mereka yang dekat allazina sudah ada mereka, betul. Kemudian dekat home pun sudah ada mereka sekali lagi. Jadi sebab itu terjemahan Melayu dia tak ulang 2-3 kali, dia hanya kata dan mereka telah menjadikan para malaikat yang mana mereka itu ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Okey, apa yang mereka jadikan? Inas, perempuan-perempuan. Dalam ayat lain dia kata anak-anak perempuan. Okey. Alright. Puan Hakrijah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alani mubarakan ka aynama kuntu. Wa dan ja'alani, dia menjadikan aku mubarakan, diberkati, aina, di mana, ma, apa yang, kuntu, aku berada. Asal kuntu tu apa? Kuntu. Aku tu ada sebab ada ta tu lah. Kalau tukarkan kepada madhi asal dia. Contohnya kalau zahab tu, saya tanya asal zahabah lah. So kalau kuntu asal dia apa? Tak tahu Ustaz. Kana. Ana. Kana. Kana ni adalah. Okey ini masalah kita lah. Banyak kelas yang saya cuba terangkan tapi banyak kali pun kadang-kadang masih tak berapa okey. Sebab apa? Sebab ini lah masalahnya. Apa masalahnya? Kana, cuba tengok kana. Masalah utamanya ialah bila kita terjemahkan dia dengan makna adalah, nanti orang tanya pula, macam mana pula perkataan adalah tu past tense? Kan? Adalah tapi makna dia fi'il madhi macam mana? Jadi kita nak terang pun sebab benda tu tak ada dalam bahasa Melayu. Jadi kok-koklah yang belajar bahasa Inggeris, kita boleh tunjukkan inilah makna dia. Kalau seorang was, kalau ramai were. Cuma nanti timbul soalan kedua. Was tu Melayu terjemah apa? Kata Encik, was ni Melayu kata apa? Secara harfiah ada tak terjemahan was dalam bahasa Melayu? Tak ada, konsep ni kita tak ada. Kita terjemahkan apa? Dulu. I was a teacher. Dulu saya cikgu. Kemarin ke, semalam ke, satu masa dulu ke, itulah was. Betul? Tapi kita tak ada terjemahan tu secara harfiah. Mana kita ada terjemahan was? Okay. Jadi kana ni was lah. Kuntu, I was.
adalah saya dalam kurungan satu masa dahulu. Okay. Nun tak ada Kalau- alif ya, Ustaz? Ha? Nun tu tak ada alif, ke alif nunnya saja macam tu. Kali ni lah. Jadi masalah kedua timbul apa? Bila kita lanjutkan dia kepada mudhari'. Kerana kita kata adalah, tapi dia past tense, dia madhi. Lepas itu mudhari' dia kita terjemah apa? Menjadi. Sudah lagi sudah pening. Ya, kun. Kun fayakun. Menjadi pula. So dia tanya, macam mana menjadi itu boleh present tense? Kita pun tak nak pening-pening. Kita tulis apa? Kalau seorang third person is. Kalau first person am. Kalau third is. Am. Kalau second are. Kalau third is. He is a teacher. You are a student. I am a student. Apa terjemahan am, are, is bahasa Melayu? Tak ada. Tapi dia present lah. Kan? I am a student. Makna terjemahan tu apa? Saya seorang pelajar. Bila dia terjemah begitu, macam mana kita nak tahu dia tu present? Sebab masih lagi kalau dulu saya pelajar, itu dah past. Saya seorang Islam. I am a Muslim. Maknanya dia present lah. Dan dia continuous. Okay, jadi payah kita nak terjemah ni sebab dalam bahasa Melayu tak ada ni. Jadi terpaksa terjemah apa? Menjadi. Okey. Masih Ustaz. Sama. Dalam ayat itu satu lagi perkara. Cuba tengok. Yang misteri di situ ialah ma. Cubalah catat macam mana pun. Ma ni dia boleh berasingan, dia boleh sekali. Kalau dia seorang-seorang, macam-macam yang kita nak kena apa? Yang kita nak kena ambil kira sebelum kita terjemahkan. Saja. Kadang-kadang dia jadi siapa ataupun apa. Ma rabbuka. Ma ismuka. Kadang-kadang dia bermakna yang, allazi. Apa yang ataupun yang. Kalau saja tu boleh Ustaz? Saja. Saja. Nanti sabar. Satu lagi kadang-kadang dia juga boleh membawa maksud nafi. Manafi. Tiada. Ma ja'alallah, tidaklah Allah jadikan li rajulin, untuk seorang lelaki itu min jaufaini, Allah tidak jadikan. Dalam Quran dia kata ma ja'ala. Jadi kadang-kadang dia jadi tidak. Tapi ma di sini cuba tengok. Yang menariknya kalau bahasa Arab dia boleh tulis dua style. Kadang-kadang cantum saja. Ainama tu kadang-kadang dia tulis dia gabungkan saja. Ainama. Tulisan ni pun ada. Jadi ma di sini dia tidak ada makna yang khas. Dia seolah-olah dia cantumkan dengan aina. Kadang-kadang ba'dama. Jadi aina kalau ikut satu di mana. Tapi bila kita tambahkan dengan ma, dia akan jadi di mana-mana sahaja. Kok mana lah. Kok mana pun. Buat di mana saja. Okay. Itu dalam hadis Nabi kata apa? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah ainama kunta. Dalam ayat ni kuntu sebab saya. Bila kita tukar kepada anta, kana jadi kunta. Ittaqillah. Bukan dalam ayat, dalam hadis tu dia tak pakai ni, tapi makna dia sama. Dalam ayat, dalam hadis dia pakai haitsuma kunta.
Makna sama. Ainama dengan separate word dengan satu word tu sama makna tak? Tak, dia dalam kes ni dia kena sekali, dia tak boleh separate. Oh. Tak, makna sekali lah dalam tulisan Quran kadang-kadang dia separatekan ma, tapi makna dia sekali, dia bercantum. Dalam hadis yang ittaqillah haitsuma kunta ni, haitsuma dalam hadis ni sama dengan ainama, di mana sahaja engkau berada, dalam hadis ni lah. Tapi ini ayat bercerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa ini dia kata apa? Dia ceritakan apa kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Wa ja'alani, dan dia telah jadikan aku. Allah telah jadikan aku mubarak, blessed. Seorang yang diberkati. Orang yang diberi keberkatan. Ainama, di mana-mana sahaja. Kuntu, adalah aku. Melayu tak faham. Aku berada. Di mana-mana sahaja aku berada, aku adalah blessed person. Orang yang diberi keberkatan. Okay? Alright. Ya, Puan Halimah seterusnya. Tak menjadi saya mursalin lah Mak. Apa? Baca auzubillah, Allah sikit setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. Wa ja'alani minal mursalin. Dan dia telah menjadikan aku minal mursalin daripada para urusan. Macam mana Ustaz? Urusan ke utusan? Utusan. Mursalin tu seorang ke ramai? Ramai para utusan. Kalau seorang? Kalau seorang nanti ya. Kalau kafirun ramai. Kalau Ramai. seorang kafir. Kalau seorang. Kalau mursalin ramai. Kalau seorang? Arsal. Tak sama pula. Kalau muslimun ramai. Kalau seorang? Macam ni ya. Sama-sama. Muslimun ramai. Kalau seorang? Muslim aja lah. Ini Kalau mursalin ramai. Kalau seorang? Saya dalam mursal lah. Ya Arabi. Mursalun. Apa nanti kita belajar. Kalau mursil yang mengutus. Kalau mursal yang diutus. Jadi mursil Allah, mursal tu Rasul. Tapi dia tak semestinya Rasul tu mesti Nabi. Tengok keadaan lah. Mursil katakan kerajaan Malaysia. Mursal duta tu lah. Duta yang dihantar tu. Yang menghantar dia kerajaan. Dia yang dihantar. Jadi Nabi dan Rasul itu mursalin ataupun mursalun. Jadi dia kata wa ja'alani, dan dia telah jadikan aku dari kalangan, termasuk daripada al-mursalin, orang-orang yang diutuskan, para utusan, para rasul, semua boleh. Okey. Terima kasih Ustaz. Ahmad. Ya, Puan Hamidah seterusnya. Ya. Okey. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Ya. Dialah lazi yang ja'alakum menjadikan kamu semua khalifah-khalifah di dunia. Kat mana dunia? Di bumi. Di bumi Ustaz. Sila. Boleh dekat bulan tak boleh? Apa Ustaz? Dekat bulan tak boleh?
Tak boleh sebab bumi. Oh, kat bumi lah. Okey. Di muka bumi. Alright. Jadi sebagai selingan, Arab ni dia kelebihan dia, perkataan tu dia boleh terima macam-macam, orang kata apa, andaian dan kemungkinan. Ar ni dia boleh jadi tanah. Okey. Ditanam di mana? Dikuburkan fil ard. Memanglah bumi, tapi ar di situ tanah. Okey. Kadang-kadang bumi di situ maksudnya apa? Bumi pertiwi. Tak ada kena-mena dengan tanah bawah kaki kita tu. Orang Melayu dia ada bumi pertiwi kan. Satu lagi ard. Rujuk kepada tempat lahir kita, tempat kita apa? Tanah tumpah darah dan sebagainya. Jadi kalau sesekali kita, contohnya, saya bagi contoh aja. Dia tak ada kena-mengena, di cerita ni panjang. Dia ada khilaf. Maksudnya berkhilaf apa? Perbahasan tu ada dibahas oleh para ulama. Pernah ditanya, banjir zaman Nabi Nuh tu satu dunia ke tempat dia seorang je? Sebab dalam Quran dia guna perkataan ard. Jadi ada yang kata apa? Satu dunia habis. Tapi ada yang kata no, al-ard di situ merujuk kepada kawasan dia lah. Kawasan gelanggang dia. Kan? Nabi-nabi ni kebanyakan dia punya area dia mana? Timur Tengah tu je. Nabi-nabi majoriti dia ada di Middle East saja. Jarang yang ada di luar-luar ni. Jadi dia tak ada isu, tak boleh awak cakap macam tu kafir. Dia cakap bumi satu bumi. Tak, dia bukan isu tu. Dia boleh apa? Perkataan tu boleh menerima apa? Pelbagai apa? Tafsiran. Okey Bumi itu maksud bumi apa? Apakah satu bumi ataupun part of bumi? Itu terpulang. Kalau yang rajin nak mengkaji, silakan. Tak ada masalah. Digalakkan orang untuk belajar dan seterusnya. Jadi ayat itu dia kata apa? Dia kata khalaif itu ialah jamak kepada khalifah. Khalifah. Khalifah pula dia ada apa dia? Dia ada pula bersaudara dengan perkataan khalfah. Khalfah tu apa? Belakang. Khalfah tu belakang. Sebab kadang-kadang kita kata khalifah tu pemimpin, betul lah. Tapi dia ada bersaudara dengan perkataan belakang. Apa maksud belakang? Bila saya tak ada, yang naik orang depan saya ke orang belakang saya? Tuan Haji Aziz jadi imam. Bila dia terkentut dia keluar, yang ganti dia orang depan dia ke orang belakang dia? Belakang yang lah naik. Maknanya bila saya meninggal, orang belakang saya naik gantilah. Itu maksud khalifah. Pengganti mesti orang belakang saya, orang depan saya tak boleh. Orang depan saya dah meninggal. Ini orang yang kemudian. Itu maksud khalifah tu. Okey. Ya. Tuan Haji silakan. Haji Aziz kita. Telah dia Bismillah. Saya tak keluar speaker. Cubaan suara. Speaker. Tak mana pula switch speaker ni. Okey ada? Okey. Alhamdulillah dapat juga. Okey silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'altu lahu malan mamdudah. Wa ja'altu dan aku telah jadikan lahu baginya malan harta mamdudah. Okey. Soalan
Ha? Dengar, tapi yang last tu tak dengar. Dia punya line tak elok Ustaz. Lain tak elok. Ulang-ulang yang last saja. Mamdudah. Malan harta. Okey. Mamdudah. Muka Haji dah kerah pula kat situ. Oh, dah terkeluar. Okey, tak apa. Dekat mana yang banyak tu? Mamdud tu kat mana terjemahan yang banyak tu? Macam mana dia jadi yang banyak tu, Cik? Jadikan bagi kamu malan. Terjemahan kat situ saya dah sediakan lah. Yang okey, tak apa. Yang lain kalau boleh jawab. Kat mana kaitan mamdud tu dengan terjemahan yang banyak tu? Terjemahan saya dah bagilah. Tapi ada tak kita boleh relate perkataan tu dengan benda yang kita faham sebelum ni? Kadang-kadang bahasa ni kita agak-agak je. Macam pernah dengar sebelum ni, saudara dia. Kalau tak dia pun saudara dia lah, sepupu dia ke, adik tiri dia ke. Apa yang ada kaitan dengan kekayaan tak boleh? Bukan, maksud saya ada tak word lain dalam bahasa Arab yang lebih kurang macam itu? Mamdud tu. Ini berkenaan dengan karun ke? Nanti lo sebelum ke karun ke mana-mana, sabar lo. Soalan saya, ada tak vocab lain yang kita pernah dengar? Dia macam sama bunyi. Tapi kita belajar dia macam lain, tapi sebenarnya dia ada kaitan. Aksar Ustaz. Kalau saya sebut semua orang tahu. Kalau saya sebut semua cakap, oh, kita belajar tajwid, belajar mat. Ada tak kita belajar mat dan tajwid? Mat. Ada. Oh, Alif. Alif. Apa itu mat? Alif. Tak, itu huruf mat. Soalan saya, mat tu apa? Mat tu apa? Panjang. Lebihkan. Lebihkan. Tak cukup. Doktor salah betul. Kena lebih sikit. Harkat dia, doktor. Panjang sikit. Bagi dia hak dia panjang sikit. Jadi maksudnya harta yang mamdud yang dilebihkan. Yang dibanyakkan. Kadang-kadang Arab ni dia macam tu. Kita boleh relate. Cuma mungkin kita tak faham sebab apa. Apa pula mad dengan harta? Dia bukan isu tu. Madda tu hulu. Lebihkan. Tambah. Jadi maknanya bacaan mad itu kita tambah dia punya harkat dia. Lebihkan dia punya panjang dia. Jadi waja'altu lahu, dan aku telah jadikan, kata Allah, lahu baginya malan harta yang mamdud, yang banyak, yang dibanyakkan, yang dilebihkan. Okey. Alright. Sikit lagi. Ya. Puan Haji Kalsum, silakan. Mikrofonnya. Mikrofon jangan lupa. Kadang-kadang student dah habis baca dah, kesian. Tiba-tiba kelas tak dengar. Boleh? Puan Kalsum boleh? Tak ada. Puan Maisarah, silakan. Assalamualaikum. Salam. Boleh dengar ya? Lama saya menghilang diri 2 bulan. Boleh. Okey. InsyaAllah saya cuba, Ustaz. Ya. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan. Dan ketika kami menjadikan al-baita ni rumah, masabatan, tempat tumpuan bagi manusia, wa amnan ni aman. Okey, sekali lagi. Dan ketika kami menjadikan rumah,
tempat tumpuan bagi manusia keamanan. Okey. Sorry. Tak pandai. Tak apa. Satu soalan daripada saya. Apa beza terjemahan rumah dalam ayat ini kalau dengan alif lam atau tanpa alif lam? Alif lam spesifik, definite. Tanpa alif lam? General. So dalam ayat ni dia spesifik ataupun general? Satu. Al-baita. Satu. Tak, maksud saya dalam ayat Spesifik. ni. Spesifik. Okey, kalau spesifik terjemahan dia apa? Rumah itu. Rumah itu kat mana? Rumah itu dan kami dulu. Bacaan tempat tumpuan. Sebuah rumah dengan rumah itu tak sama. Tapi dalam ayat kita rumah itu ni mana kat mana? Saya tak pastilah Ustaz. Baitullah. Okey, baitullah. Kita belakang Ustaz tu. Bila dah ada al-bait itu. Okey. Terima kasih Ustaz. Wa iz ja'alna. Dan tatkala kata Allah, kami telah jadikan al-baita, rumah itu. Baitullah itu. Tumpuan. Tempat tumpuan linnas, bagi manusia. Wa amnan, dan aman, dan tempat yang aman, tenang, tentram dan sebagainya. Ya, sama. Okey, sikit lagi. Puan Nur Aida silakan. Ya. Panjang pula. Baca bolehlah Ustaz. Tak apa. Yang mana dapat je. Yang tak dapat tekan butang je. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Okey, tajwid okey. Zimah pula. Tajwid dulu. Right. Kadzalik. Tak dapat skip je. Yang baca yang dapat je. Paslah Ustaz. Okey. Ja'alna, kami menjadikan. Right. Likulli, tak tahu Ustaz. Nabi. Right. Nabiin. Okay. Aduwa, musuh. Okay. Syayatin, syaitan. Al-ins, manusia. Wal jin, jin. Okay. Itu je Ustaz. Daripada 10 dapat 6. Okey, lulus ni. Dah boleh lulus ni. Alright. Okay, masuk kelas, naik kelas lah ni insyaAllah. Okay. Wa kazalika. Dia sebenarnya 3 perkataan di situlah. Wa, satu. Kalau ikut asal-asalnya, kaf tu pun satu perkataan. Zalika, satu perkataan. Tapi dia memang ada satu, dia dah jadi macam satu. Kazalika tu dia dah jadi macam satu perkataan. Demikianlah. Kalau zalika saja kita terjemah itu. Okey tapi yang ada kaf ni biasanya dia kata dan demikian itulah ataupun demikianlah kata Allah. Ja'alna, kami telah jadikan. Likulli, 2 perkataan, lam tambah kulli. Kulla, kulli, kullu. Untuk kul ni 3 baris dia boleh. Kullu, kulla, kulli. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli ni apa? Semua. Setiap. Likulli, bagi setiap. Bagi semua Nabi itu, Allah kata, kami jadikan adu, musuh. Ada musuh. Alright. Kemudian perkataan seterusnya, yang kita baca selalu itu singular. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Syaitan tu satu. Tapi kalau kita baca yang daripada surah Mu'minun itu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Syayatin tu plural dia. Di dalam ayat ini hati-hati ya. Ini bukan 3 makhluk, sebab ada setengah student tu dia terjemah 3 makhluk. Syaitan, manusia dan jin. Ada yang terjemah begitu. Dia bukan. Dalam ayat ini bukan itu terjemahan dia. Musuh yang Allah sediakan untuk para nabi dan rasul itu adalah syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Itu maksud dia. Maknanya apa? Kesimpulannya apa? Tidak ada makhluk yang bernama syaitan. Faham tak? Tidak ada satu makhluk yang Allah cipta namanya secara entiti yang berasingan namanya syaitan. Yang ada hanyalah manusia, jin dan malaikat. Syaitan itu apa? Itu sifat. Itu perkataan ciri-ciri. Syaitan yang direjam. Maknanya dari kalangan jin ada setan. Dan kalau waktu kecil orang kata macam setan budak ni, memang setan sungguh lah. Sifat tu. Maknanya sifat itu. Jadi maknanya syaitan, syayatinal ins, syaitan manusia. Maknanya syaitan dari kalangan manusia wal jinni, dan dari kalangan jin. Itu maksud dia lah. Okey Alright. Jadi zaman saya sekolah dulu kan kadang-kadang kita semayang orang kacau. Kita semayang kawan kacau. Auzubillah, tengok kat muka dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Puh. Kan. Dia marah, dia kata, kau cakap aku setan. Memang setan lah. Maknanya kacau aku semayang. Sifat setan dah melekat kat situ. Cuma kena rajim tak kena rajim tu belum tentu lah. Tapi maknanya kita puh kat muka dia betul lah tu. Sebab dah melekat perangai setan tu kat dia. Jadi maknanya syaitan, sekali lagi dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk yang ada satu makhluk namanya syaitan. Itu bukan. Dia sifat, ciri-ciri ataupun dia ada perangai dan sebagainya. Okey Alright. Jadi cukup sampai situ. Panjang lagi jalanan ni. Ja'ala ni alhamdulillah. Tak banyak dah. Ja'ala tinggal lagi lebih kurang 1-2 muka surat. 3 lagi. Kita akan usaha untuk habiskan lah sampai yang terakhir yang saya bagi tu yang 11. Selepas itu nanti barulah kita buat keputusan semula lah, sama ada perlu atau tidak buat peperiksaan secara besar-besaran, ataupun tak kisah, sempena pandemik ni kita lupakanlah exam, kita teruskan ke bagi apa, bagi diskaun dan sebagainya. Tengok nanti macam mana. Sebab kebiasaannya apa? Kebiasaannya bila kita habis yang 11-11 ni, kita masuk level yang seterusnya nanti, kebiasaannya dia seolah-olah tapisan kali kedua bermula. Maknanya nanti apa? Akan ada lagi gelombang syuhada kali kedua nanti. Itu biasa. Sebab nanti masuk yang sana tu dia dah start apa? Dia dah start. Tidaklah susah sampai orang kata mustahil ataupun na'udzubillah, tak sampai macam itulah. Tapi yang itu nanti dia memerlukan sedikit effort, sedikit fokus, kena curi masa buat latihan. Kalau tak nanti, saya beritahu awal lah suasana tu, kalau tak nanti dia akan jadi kelang kabut. Sebab apa? Sebab nota dan maklumat semakin banyak. Apalagi andai kata nota-nota, maklumat-maklumat input tu diberikan, yang belakang tu masih kat mana pula antumah ni? Antumah pula dia tanya kita. Antum macam pernah dengar kat mana antum? Itu
tanda-tanda bahaya tu kalau ke hospital tu simptom tu bahaya tu. Tu maknanya doktor akan bagi ubat vitamin-vitamin tambahan tu. Jadi selama ni tak lama ni. Tengok ni pejam mata ada 3 nota ni, saya silap saya rasa sebulan 2 lagi habis jadi masa yang ada ni kebetulan kita pun tak boleh nak ke mana ni. Okey. Yang sibuk-sibuklah. Yang kebetulan ada tugas tu kita tak boleh nak ganggu lah. Tapi kalau boleh curi masa di masa yang kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak shopping, tak boleh nak bersosial ni, kalau boleh study, tak boleh hafal tak apa. Kita ulang banyak kali. At least tahu di mana hendak rujuk dan nak sembang. Itu pun dah okey. Okey Dan kalau boleh on the spot lah. Oh sini tapak tangan ni. Tak hafal tak apa, level kita bukan lagi menghafal. Oh yang ni tak apa. Saya tak ingat tapi saya boleh tahu. Kat sini tempat rujuk dia. Yang ni kat sini. Tapak tangan lah, saya cerita tapak tangan lah. Itu pun sudah memadai. Sebab tapak tangan itu memang kita jadikan dia apa? Bekalan untuk kita buat rujukan. Cuma sebaiknya tahu di mana tempat hendak merujuk. Yang kita risau, tapak tangan sudah di tangan tapi tak tahu kat mana. Yang itu bahaya sikit. Yang itu ada sikit bahagia. Sikit bahaya. Jadi insya-Allah sikit pening. Tak apa. Insya-Allah semoga nanti kita boleh teruskan, habiskanlah ikut perancangan kita. So nanti kita sambung pada sesi seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wah.